أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها أما بعد. Dia apa kabar semua ya? Ya. Jadi hari ini kita akan belajar tentang macam cerita lah cerita. Suka dengan cerita tak? Suka dengan cerita. Selalu dengan cerita apa ni? Dengan cerita apa? Berbual ke Nabi? Jadi hari ini kita nak belajar cerita kisah yang benar, kisah yang betul-betul berlaku di muka bumi ini. Kisah ini betul berlaku. Iaitu kita mestinya berkenaan dengan Rasul yang paling kita sayang. Iaitu siapa? Iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi siapa yang kat sini cinta Nabi? Angkat tangan. Okey. Jadi kalau kita cinta seseorang tu mesti kita nak kenal dia, betul tak? Betul. Kita cinta mak ayah kita, kita cinta isteri kita. Kita mesti nak kenal dia. Jadi hari ini kita nak kenal Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam ni, Nabi Muhammad ni adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Okey. Jadi sebelum kita masuk kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sirah Nabi, alangkah baiknya kalau kita tengok dulu kisah-kisah yang berlaku sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam diutuskan. Jadi ini malam ini kita tak masuk lagi kisah Nabi. Kita masuk kisah yang berlaku sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam lahir. Iaitu kisah yang di mana seorang budak yang berdakwah. Siapa yang kat sini dah pernah berdakwah? Semua belum kan? Jadi kisah malam ni menceritakan tentang budak, ulam. Kalau kita belajar bahasa Arab, ulam ni sekitar umur 13, 14, 15 tahun. Umur 13, 14. Ulam ni maksudnya budak. Dia bahasa Arab. Betul? Jadi ulam ni umurnya muda lagi, dia dah berdakwah. Okay. Dan sebenarnya dakwah ni lah kerja yang paling mulia, yang paling penting sekali. Bahkan Allah mencabar kita dalam surah Fussilat ayat 33. Surah Fussilat ayat 33. Allah beritahu, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan." Allah beritahu, dan siapa yang lebih baik perkataannya? Siapa perkataan yang lebih baik? Siapa perkataan yang lebih baik? Saya boleh jawab. Apa perkataan yang paling baik yang Allah puji? Iaitu da'a ila Allah. Iaitu dia menyeru pada Allah. Itu dakwah. Jadi dakwah ni sangatlah penting sehingga Allah sebut dalam Quran. Itu perkataan yang paling baik. Jadi sebelum kita berdakwah, mesti kita belajar ilmu dulu. Betul tak? Jadi dakwah juga adalah satu inspirasi, dan yang di mana dakwah juga ada pada ulam dakwah ni. Jadi kita boleh ambil inspirasi dakwah. Bagaimana? Ulam ni baru 13, 14, 15 tahun dia dah boleh berdakwah kepada berapa ramai orang. Ulam ni berdakwah kat berapa ramai orang? Kita tahu. Seorang ke dua orang? Aktif. Betul. Satu penduduk. Satu kampung beriman. Tengok betapa hebatnya. Baru kecil lagi dia berdakwah. Okey. Jadi kisahnya disebut dalam satu hadis sahih riwayat Muslim. Hadis sahih riwayat Muslim nombor 3005. Dalam hadis ini menceritakan secara detail kisah ulam dakwah. Dan ada pendapat mengatakan ulam ni duduk kat satu tempat yang bernama Najran. Najran ni dekat Saudi. Dia dekat Mekah. Mekah dekat Arab kan, di bawah Mekah. Okay. Jadi kisah dia daripada seorang sahabat Nabi, Suhaib. Iaitu daripada Suhaib anna Rasulullah SAW. Iaitu daripada Suhaib Rasulullah SAW menceritakan, iaitu dulu ada satu tempat.
sebelum kamu. Dulu ada satu tempat sebelum kalian, iaitu sebelum umat Nabi SAW. Ada satu kaum. Boleh faham? Saya boleh faham. Dulu ada satu kaum. Jadi setiap kaum mesti ada raja, betul? Setiap rakyat mesti ada raja, betul? Kita pun ada raja, kan? Jadi waktu tu ada juga raja. Tapi raja tu adil ke zalim? Apa makna zalim? Tak. Apa makna zalim? Zalim ni maknanya tidak meletakkan sesuatu pada tempatnya. Okay. Okay. Kalau zalim tidak meletakkan sesuatu pada tempatnya, tapi kalau adil meletakkan sesuatu pada tempatnya. Jadi ada seorang raja yang zalim. Kita boleh tak jadi zalim? Boleh. Hanya janji dengan adik nak bagi dulu dia kalau buat pergi sekolah. Tapi kalau tak bagi, ada zalim. Boleh. Okey, jadi raja ni dia zalim. Raja yang zalim ni dia ada tukang sihir, dia ada orang bawah tukang sihir. Okey, jadi kalau kita tengok kisah kaum-kaum terdahulu, dia ada tukang sihir. Kenapa? Kenapa raja yang jahat kena ada tukang sihir? Kita tengok Nabi lah. Nabi ada tak tukang sihir? Tapi kenapa kalau raja yang jahat mesti ada tukang sihir? Macam Fir'aun, macam kisah ni juga ulam ni. Kenapa raja yang jahat kena ada tukang sihir? Kenapa? Sebab apa? Sebab dia nak tipu, betul? Sebab dia nak sihir dia tu menipu. Maksudnya apa? Dia dengan dia sihir orang tu, dia nampak lah macam raja ni, betul? Dia boleh buat apa saja, boleh angkat itu ini, boleh buat magic. Dia orang kagum. Kita pun kagum kan dia tengok magic. Okey. Jadi bila raja ni dia ada tukang sihir. Satu masa tu tukang sihir dia dah tua. Tukang sihir dia dah tua, dia pergi kepada raja, dia minta pewaris. Boleh faham? Pewaris. Dia minta orang yang boleh gantikan raja tu. Boleh gantikan tukang sihir tu. Dan dia minta yang gantikan tempat dia tu adalah orang muda ke orang tua? Orang muda. Jadi apa pengajaran dia? Saya boleh bagi satu pengajaran. Iaitu tukang sihir bila dia dah tua, dia minta pengganti dia. Dia minta orang yang boleh gantikan dia. Dan yang dia minta tu orangnya muda. Apa pengajaran dia? Boleh faham tak boleh? Okey. Tukang sihir ni dah tua. Dia dah tua, dia minta pengganti. Pengganti pula dia minta orang muda. Orang muda tu lagi kurang. Lagi kuat. Tapi kenapa dia minta pengganti? Jadi kat sini kita boleh lihat. Tukang sihir yang kafir dan zalim, yang tak beriman kepada Allah pun boleh fikir jauh. Dia punya otak pun boleh fikir jauh. Jadi kalau kita ni, sebagai umat Islam, lagilah kita perlu fikir. So, kita kena fikir macam mana nak kembangkan dakwah. Boleh? Jadi lepas ni kita kena fikir macam mana kita nak kembangkan lagi Islam. Boleh, Aris? Boleh. Dan dia minta orang muda. Sebab apa? Kalau orang tua sama je lah. Jadi kalau orang muda ni dia masih lagi banyak tenaga, banyak lagi macam-macam orang muda yang boleh buat. Ini sebab tu dia ambil orang yang muda. Okay, jadi setelah pun dia interview, tukang sihir ni interview beberapa orang, beberapa budak untuk menjadi pengganti dia. Lalu ada seorang yang terpilih, iaitu budak tu lah yang kita tengah cerita ni. Jadi budak tu dia dah dapat jadual kelas ni. Dia pun pergi kelas setiap hari. Dia dah dapat jadual kelas, dia dah diterima, dia pun dapat jadual kelas. Jadi bila dia dapat kelas, dia kenalah pergi kelas setiap hari, kan. Tapi satu masa tu, dia macam biasa budak pergi kelas, ulang-alik. Tapi satu masa tu, dia terserempak. Dia terjumpa dengan rahib. Rahib ni adalah macam imam. Macam orang soleh lah. Dia terjumpa dengan rahib ni. Lalu tahu, bila dia jumpa dengan rahib ni bagi nasihat kat dia, bagi ucapan kat dia, dia rasa kagum. Dia rasa macam budak suci lagi. Jadi bila dia dengar kebenaran tu, dia rasa macam
Macam apa? Macam teringin. Betul kan? Dia rasa macam teringin. Dia rasa macam, weh betul lah apa yang dia cakap ni. Lalu dia pun pergi kat tukang sihir. Nak belajar masuk kelas. Tapi bila dia dah singgah dekat rahib, dekat orang soleh, kat imam dia belajar, dia pergi pula kat tukang sihir. Dia mesti sampai lewat betul kat kelas dia. Jadi, tukang sihir tu pun marah dia. Kenapa marah? Kenapa datang lambat? Tukang sihir tu pun pukul dia. Lepas tu, dia balik rumah pula lambat. Mak ayah dia pula tanya. Lalu dia pun mengadu pada rahib. Biasalah kan, budak. Mesti nak mengadu kan. Liz, kalau sakit ke, kawan buli kat sekolah mesti nak beritahu mama kan, Liz? Oh, tak beritahu. Gentle. Dia biasa kan budak. Bila dia buat salah, mesti dia nak mengadu. Bila dia kena buli ke kenapa, mesti dia nak mengadu. Betul kan? Betul. Tak, masa kecil. Takkan tak mengadu. Betul. Betul mengadu. Tak, dah besar strong lah. Kecil strong. Masa baby pun strong juga. Tapi asalnya ya, okay. Kita sambung lagi. Jadi dia mengadu kat rahib. Lalu rahib dia pun bagi penyelesaian. Dia kata apa? Bila kau datang lambat dia tukang sihir. Bila datang lambat kan? Bila dah lambat datang kelas. Cakap je. Keluargaku memerlukanku. Cakap je macam tu. Lepas tu rahib dia beritahu. Bila sampai rumah lambat pula, katakan dekat keluarga kau, tukang sihir memerlukanku. Jadi kita tengok. Ulangnya menipu tak? Menipu kan? Menipu ni kan dosa. Sebab Allah sebut dalam surah Al-Hajj ayat 30. Hujung ayat Allah beritahu. Wajtanibu qawla zur. Allah beritahu dan jauhilah perkataan yang buruk. Maksudnya apa? Haram. Cakap perkataan yang dusta. Tapi bulan ni macam menipu. Jadi persoalannya dosa tak dia tipu? Dosa? Tak. Tidak. Sebab dia bolehkan menipu dalam beberapa tempat. Ada 3 tempat kita boleh menipu. Yang salah satunya dalam maslahat dakwah. Adalah yang lain. Yang kedua, nak perbaiki antara 2 orang yang sedang bergaduh. Yang ketiga, suami isteri yang sedang bergaduh. Boleh menipu kat 3 tempat. Jadi bila ada maslahat dakwah, boleh untuk menipu. Ada tak kisah Nabi terdahulu yang di mana Nabi tu menipu dalam dakwah? Ada tak? Nabi apa? Nabi apa? Yang dia pecahkan berhala, lepas tu dia tipu. Dia kata bukan dia pecahkan. Betul? Masya Allah. Belajar itu. Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim dia menipu. Betul? Bila dia pecahkan berhala, apa dia kata? Apa dia kata bila dia pecahkan berhala? Betul? Allah rakamkan kisah Nabi Ibrahim ini dalam surah Al-Anbiya. Ayat 62 hingga 63. Siapa Al-Quran berbuka surah Al-Anbiya ayat 62 dan 63. Iaitu ketika Nabi Ibrahim dah pecahkan, diorang pun terfikir siapa yang pecahkan berhala besar ni? Iaitu dia tanya, A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Qalu a'anta fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim. Mereka berkata, adakah engkau yang pecahkan? Adakah engkau yang buat semua ini wahai Ibrahim? Adakah Nabi Ibrahim pecahkan? Tak, Nabi Ibrahim pecahkan. Nabi Ibrahim pecahkan. Tapi Nabi Ibrahim tipu. Dia kata apa? Qala bal. Dia kata, iaitu Nabi Ibrahim kata, bal fa'alahu. Bahkan sebenarnya bukan aku yang buat. Akan tetapi, siapa yang buat? Kabiruhum hadza, yang besar ni. Maksudnya apa? Berhala yang besar yang buat. Boleh faham? Berhala yang besar ni juga. Jadi, Nabi Ibrahim tipu. Jadi persoalannya, Nabi Ibrahim dah tipu kan? Jadi boleh tak dia tipu? Dosa tak? Boleh, sebab dia dalam maslahat dakwah. Kalau Nabi Ibrahim tak tipu, macam mana dia nak buka minda? Nak membuka minda seorang tu? Macam mana dia nak buka minda? Macam mana dakwah nak sebar? Jadi kita boleh tipu dalam maslahat dakwah. Tapi jangan tipu saja-saja pula. Lepas ni pergi tipu kawan lah. Aku cakap amal kali aja. Jangan. Boleh tipu dalam maslahat dakwah. Okay. Lalu kita sambung balik ke kisah ulang tadi. Ada yang ngantuk lah. Tak ngantuk lagi. Kita sambung lagi. Okay, jadi
Setelah pun dia dah bagi tahu macam tu semua, dia dah tipu semua. Dia macam biasa, dia jalan ulang. Budak masih cergas, suka berjalan. Satu masa tu ada satu binatang besar yang menghalang laluan orang ramai. Yang di mana binatang tu dia halanglah laluan orang ramai, orang tak boleh lalu. Sebab apa? Sebab ada dabba, binatang buas. Lalu ulam tu kata, pada hari ini aku akan tahu siapakah yang betul. Dia nampak binatang tu depan mata dia. Dia ambil batu, lepas tu dia kata, pada hari ini aku akan tahu siapa yang betul, rahib ke, iaitu imam tu ke, ataupun tukang sihir. Dia akan tahu. Lalu dia campak batu tu. Fakutul hadid dabah, maka binatang tu pun terbunuh. Lalu bila dia campak tu, dia baca Bismillahirrahmanirrahim Musa, Bismillahirrahmanirrahim Isa. Dia kata dengan nama Tuhan Isa. Okey, waktu ni dia sebut nama Tuhan, dia sebut Nabi Isa sebab waktu tu dia ni rahib tu pengikut Nabi Isa. Lalu dia pun ajar ilmu dia tu pada ulam. Jadi bila dia ambil batu tu, dia nak campak. Dia campak, pada hari dia katakan tadi, dia akan tengok siapa yang benar, tukang sihir ke ni ajaran rahib Nabi Isa. Lalu dia campak, dia bacalah dengan nama Tuhan Nabi Isa ni, campak. Lalu mati tak binatang tu? Mati tak? Mati. Dia campak batu kecil je, mati. Siapa kat sini pernah ambil batu kecil, campak dekat kucing mati? Nah, ada paling sakit je lah, ada paling pening, mabuk sikit. Okay, jadi sebenarnya bila binatang tu mati, sebenarnya siapa yang campak? Allah ke budak tu? Budak tu campak, tapi binatang tu mati dengan izin Allah. Ada dalilnya. Allah sebut dalam surah Al-Anfal ayat yang ke-17. Kalau tahu, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma ramaita iz ramaita walakin Allah rama. Allah beritahu, dan tidaklah kami mencampakkan, dan tidaklah engkau yang mencampakkannya, akan tetapi kami, iaitu Allah, yang apa? Yang campak. Tahu baik tak? Si viral sekarang ni baru je apa ni bagi tasvirah dekat tubuh sikit, baru bagi tasvirah muda sikit dah boleh viral, dah boleh kena kecam, ini lagi lah baling batu kecil mati binatang besar, lagi dah viral. Lalu dia pun viral sampailah ke telinga guru dia, lalu guru dia pun buat apa? Guru dia jumpa ulam ni, dia jumpa, lepas tu tahu tak guru dia kata apa? Guru dia jealous ke? Dia dah hebat dan viral. Jealous kan? Kalau kita mesti jealous kan? Tapi guru dia tak jealous. Dia kata apa? Pada hari ini engkau dah jadi lebih baik daripada. Jadi apa pengajaran dia? Bila ulam ni dah hebat, orang dah kenal dia, guru ni dia kata kat ulam ni, engkau lebih baik dari kau. Apa pengajarannya? Hadis, apa pengajarannya? Liz pandai matematik. Lepas tu cikgu matematik, Liz lagi pandai dari cikgu Liz. Atau cikgu Liz kata Liz lagi baik. Apa pengajarannya? Lelaki. Sebab kita kena banyak berfikir. Sebab tukang sini ni pun boleh fikir jauh, bukan orang Islam kan, boleh fikir jauh. Dia kata, guru tu kata, engkau lebih baik daripada aku. Sedangkan bersemangat. Tak apalah, tak salah. Okey, jawapan dia adalah, di sini kita dapat belajar sifat mursyid. Iaitu apa dia? Guru tu dia nak anak murid dia lebih pandai. Maksudnya apa? Bila anak murid dia pandai, dia tak dengki. Sebab apa? Dia tahu semua ilmu dia dari Allah. Dia tahu ilmu dia dari Allah, bukan dari diri dia. Ada tak kisah Nabi dalam Quran? Sebenarnya banyak kisah Nabi kan? Pernah tak dengar kisah Nabi yang Allah bagi pada dia nikmat, boleh faham bahasa jin, boleh faham bahasa haiwan. Lepas tu, bila dia bagi nikmat, dia kembalikan semuanya pada Allah sahaja. Kisah Nabi apa? Sulaiman ke? Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Allah akamkan dalam surah An-Naml ayat 15. Surah An-Naml ayat 15. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad atayna Dawuda wa Sulaimana ilma.
Allah beritahu dan pastikan kita memberikan kepada Nabi Daud dan Nabi Sulaiman alaihissalam ilmu. Itu nikmat yang paling besar. Bila dia dapat ilmu, dapat harta, apa dia kata? Adakah dia sombong? Semua ni dari aku. Tak, dia kata, wa qala alhamdulillahillazi faddalana ala katsirin min ibadihi al-mu'minin. Dia kata, dan dia berkata, segala puji bagi Allah. Dikembalikan semuanya kepada Allah. Lalu sambungan dia, kerana melebihkan kami ke atas kebanyakan hamba-hamba ni. Jadi ramai sekarang ni kita tengok, orang bila dapat ilmu, dapat harta, kan? Kita tengok sekarang ni ramai orang, bila dapat ilmu, dapat harta, apa yang dia? Sombong. Sombong. Sombong ni sifat siapa? Syaitan, betul. Lepas tu apa contoh kaum terdahulu yang dia sombong? Betul. Kita selalu dengar harta karun. Korun. Dia terlalu banyak harta, lepas tu dia kata apa? Dalam surah Al-Qasas dia kata, qala innama utituhu ala ilmin indi. Dia berkata, semua ilmu yang dia ada ni atas ilmu dia. Atas ilmu yang dia ada. Dia tak kembalikan semuanya kepada Allah. Lalu apa yang Allah azabkan dia? Dekat bumi, belum tak akhirat lagi. Kat akhirat semestinya dia diazab. Tapi kat dunia, dia ditenggelamkan. Sebab apa? Sebab sombong. Jadi janganlah kita sombong. Kita ni famous ke, kita ni apa ke. Dan jangan kita sombong dengan ilmu, dengan harta yang kita ada. Kadang-kadang ramai orang baru beli iPhone baru ni dia. Jangan. Sebab bahaya. Yang pertama sifat iblis, yang kedua takkan masuk syurga. Sebab disebut dalam satu hadis sahih, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk syurga, maka nanti qala zarrah min kibri. Yang di mana dalam hati seseorang tu ada sebesar zarah je. Tahu sebesar zarah macam mana? Lagi kecil daripada, lagi halus daripada habuk. Daripada kesombongan, tak ada syurga bagi dia. Tengok Allah ancam. Jadi kita bahas pasal sombong. Jadi siapa faham apa maksud sombong? Riak, sombong ni. Riak bahasa. Tapi tak salah juga. Bagus ni juga. Maksudnya adalah batal haq wa matinas. Dia menolak kebenaran, dia tolak Al-Quran dan sunnah Nabi, dia tolak, itu sombong. Pasti dia merendahkan manusia. Dia rasa diri dia lagi hebat. Itu sifat sombong. Jadi kita tengok guru kepada ulam ni, dia tak ada sifat sombong. Dia kembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, pengajaran yang keempat. Lepas tu guru dia sambung lagi ke dia. Guru dia kata, engkau lebih baik daripada aku dan pasti engkau akan diuji. Jadi apa pengajarannya? Bila rahib tu kata dekat ulam ni, engkau pasti akan diuji. Apa pengajarannya? Apa pengajarannya? Bukan. Bukan. Pengajarannya adalah setiap pendakwa, setiap orang yang beriman pasti akan diuji. Jadi jangan kita senang-senang kata kita dah beriman, sedangkan kita dah diuji lagi. Dan kita tengok ada tak orang Islam yang kaya. Jadi sebenarnya dia sedang diuji dah. Iaitu dia diuji dengan nikmat. Dengan nikmat harta. Suatu Allah sebut dalam surah Al-Ankabut ayat 2, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Allah beritahu, adakah patut kamu mengira yang bahawasanya kamu senang je masuk syurga? Senang je nak masuk syurga. Lepas tu kata kamu dah beriman, sedangkan kamu belum diuji lagi. Okay? Jadi kita sambung kisah ulam tadi. Jadi ulam ni juga dia banyak ilmu, sehingga Allah bagi dia satu kelebihan, iaitu dia boleh sembuhkan orang penyakit. Tengok, dia boleh sembuhkan orang. Itu satu kelebihan. Sebab dia banyak sangat ilmu, dapat sembuhkan orang. Jadi viral lah juga lah. Kita ada viral kat mana? Viral kat satu kampung. Tapi time tu tak ada TikTok lagi. Time tu dengar-dengar je lah. Viral lah kat satu kampung. Iaitu apa dia? Budak ni boleh sembuhkan penyakit. Kita viral tak kalau sekarang ni? Budak ni tiba dengar Haras boleh sembuhkan penyakit orang. Viral tak? Siap viral. Lepas tu free pula kan? Sekarang kalau sikit-sikit nak bayar hospital mahal. Okay, jadi ulam ni, kita balik ada kisah ulam. Jadi ulam ni dia ada kelebihan tu. Lepas tu dia viral sampai ke istana.
Sampai ke istana. Jadi, bila dia dah viral sampai ke istana, dia dah viral, raja tu dia ada bendahari. Bendahari tu buta. Bendahari tu buta. Bila dia buta, dia dengar berita tu, dia pun pergilah kat budak tu nak sembuhkan mata dia. Lalu dia pun bawa hadiah yang banyak. Hadiah yang banyak, lepas tu dia kata kat budak ni, kalau kau boleh sembuhkan aku punya buta ni, dia kata apa? Dia akan bagi semua hadiah ni. Agak-agak kita terima tak? Syed. Dan kita kalau orang bawa iPhone dekat kita, bawa MacBook, bawa iPad, bawa macam-macam lah. Bawa duit pula. Syed kan? Kalau kita bawa macam-macam. Lepas tu kata, kalau kau boleh sembuhkan aku, kau akan dapat semua ni. Kita ambil tak semua? Ayah itu kan, aku 16 orang lagi. Kita nak ambil kan? Jadi, budak tu ambil tak? Ambil tak? Dia tak ambil. Jawapannya dia tak ambil. Sebab apa? Budak ni kata apa dekat dia? Budak ni kata, inilah syu'ahad. Sesungguhnya, aku tidak boleh menyembuhkan seseorang pun. Innama Allah. Dia kata, sesungguhnya hanyalah yang boleh menyembuhkan hanyalah Allah. Dia kata, fa'ihanta amanulillah. Maka sekiranya engkau beriman, Allah, aku akan doakan untuk kau, fasyafaka. Maka Allah akan menyembuhkan kau. Jadi maksudnya apa? Gulam ni kata, sebenarnya Allah yang menyembuhkan. Dikembalikan semuanya kepada Allah. Ini satu sifat yang dipanggil tawadhu, rendah diri. Dia kembalikan semuanya kepada Allah, lalu dia kata, dia tak nak semua harta tu. Lepas tu dia kata apa? Kalau kau nak kena sembuh, beriman. Ya. Dekat situ pun berlakunya dakwah. Okay. Jadi setelah pun tukar sihir pula, apa tadi? Bendahari, macam bendahari lah. Orang bawahan lagi tu dah sembuh, dia dah tak buta. Bendahari tu macam biasa lah. Dah datang ke Gulam, dia balik ke istana. Dia balik ke istana. Lepas tu bila dia balik ke istana, dia balik ke istana lalu mesti orang perasan ni kan, dulu kau ni buta, sekarang dah boleh nampak. Betul tak? Tengok, raja tu tengok. Lain macam dia ni dah boleh nampak dah. Lalu tahu tak apa raja tu buat dekat bendahari ni? Raja tu dia tanyalah. Tanya, macam mana kau boleh sembuh ni? Lalu dia kata, dan dalam tafsir mengatakan bendahari ni dia jawab dalam keadaan gagap. Dia kata, Tuhanku menyembuhkan. Lalu raja tu pun macam panas lah. Dah lah jawab dengan gagap kan. Macam cuak. Dia cuak. Okay, lepas tu bila dah macam tu, raja tu pun tanya, Tuhan siapa? Siapa Tuhan kau? Lalu bendahari ni jawab apa? Tuhan engkau dan Tuhan aku yang menyembuhkan. Jadi di sini kita dapat juga pengajaran. Kita dapat tengok Gulam ni dia dapat berdakwah sampai ke bendahari. Bendahari tu pula nak buka minda. Buka minda raja tu. Dia buka minda. Dia buat apa? Dia kata Tuhan engkau dan Tuhan aku. Maksudnya apa? Dia nak buka minda. Tuhan Allah tu bukan Tuhan aku je, tapi Tuhan engkau sekali. Engkau bukanlah Tuhan. Dan kalau kita fikir logik, memang raja ni bukan Tuhan pun. Kena ada tukang sihir, kena ada orang bawah. Betul tak? Jadi, bila dah tahu semua tu, tukang sihir raja tu pun hukum lah. Sebab dah orang kata dah murtad lah daripada agama raja tu. Tahu dia dihukum. Dia dihukum apa? Siapa tahu? Haras tahu dia dihukum apa? Highlight dia diseksa. Cara apa dia diseksa tu? Batu. Kan? Betul. Dia digergaji. Syed. Dia digergaji daripada atas. Dia belah tu. Dari atas sampai bawah. Tengok dahsyat. Siapa sanggup terima ujian macam ni? Kita semua tak sanggup. Syed sanggup. Orang gergaji dari atas sampai bawah. Syed sanggup. Okay, nanti kalau jadi kita tak akan dapat ujian tu. Tapi kalau dengan game pun kita dah kalah, main game pun tak boleh nak lawan nafsu. Kita dah lepak semua, dah main macam-macam. Lagi nak kena gergaji. Jadi sekarang ni kita tengoklah Islam zaman sekarang ni. Kadang-kadang dengan game pun tak boleh nak lawan. Jadi apatah lagi nak kena gergaji. Betul Syed? Okay. Jadi lepas ni siapa yang main game boleh di. Sebab semua itu melalaikan. Apalah, tak sebut lah siapa-siapa kan. Okay, jadi dia digergaji. Tapi
sebelum dia digergaji tu, dia kena soal. Dia tanya, siapa yang ajarkan engkau ilmu ni? Siapa yang ajarkan kepada engkau agama ni? Nabi Isa tak ada masa tu. Hmm? Dia dipaksa lalu dia pergi jawab lah. Gulam. Lepas tu dia bagi tahu tempat dia kat sini, kat sini. Kita kadang-kadang polis lah tahan kita. Polis tahan kita. Lepas tu nak bawa masuk lokap. Kita kena soal. Mesti kita nak bagi tahu lah kan. Sebab takut lah apa. Betul? Ke tak betul? Okey. Jadi setelah pun dia digergaji, raja tu pun pergi kat tempat gulam tu. Raja tu pergi kat tempat gulam tu. Raja tu pun yang pertama sekali dia tangkap siapa? Tangkap rahib. Betul, dia tangkap rahib. Tangkap imam tu. Sebab apa? Sebab imam tu yang ajarkan. Dan sebenarnya imam tu tak nak pun bagi tahu tempat dia kat mana. Tapi sebab dipaksa, dia pun diberitahu. Lalu imam tu ditangkap, rahib tu ditangkap. Apa yang kena kat rahib tu? Dibunuh juga. Tapi gulam ni lain sikit. Gulam ni bila dia ditangkap, dia sikit nak kena bunuh. Sikit lagi nak kena bunuh. Tapi tiba-tiba tukang sihir bagi idea kat raja ni. Dan sebenarnya idea ni pun merepek. Iaitu apa dia? Dia bagi tahu kat gulam, dia bagi tahu kat raja ni, jangan bunuh lagi. Sikit lagi nak bunuh. Tapi dia bagi tahu, jangan bunuh. Sebab apa? Kita tahu sebab apa? Sebab budak ni dah viral. Dah viral lah. Nanti kalau bunuh, habislah. Semua tahu yang raja tu zalim, raja ni jahat. Semua nak bantah raja tu nanti. Jadi untuk maslahat lah. Maslahat menjaga kezaliman dia nak jaga diri dia yang baik. Dia pun kata jangan bunuh budak ni. Kita bunuh dengan cara lain. Itu apa cara dia? Cara yang pertama sekali, budak tu dia dibawa naik kuda. Kuda naik atas bukit. Jadi orang ramai nampak macam biasalah budak naik kuda naik atas bukit. Tapi tentera dia tu bunuh budak tu kat atas bukit. Jadi nampak baik lah kan. Nampak macam budak tu mati tiba-tiba. Bukan mati sebab raja bunuh. Betul? Tengok. Raja ni pun bijak jugalah. Tukang sihir ni pun bijak lah. Dia boleh fikir macam mana nak cover. Macam mana nak cover dia punya kejahatan tu. Jadi, setelah pun dia naik atas bukit, tahu tak apa yang jadi? Tentera tu bunuh tak dia? Tak, nak bunuh dah. Nak bunuh tapi gulam tu kata, gulam tu dia berdoa. Allahumma kfinihi mimma syi'ta. Iaitu gulam tu doa, ya Allah, selamatkanlah aku dengan cara apa sahaja yang engkau kehendaki. Lalu apa jadi? Gunung tu bergoncang, jatuh semua tentera tu, gulam tu semua tentera dia mati. Lah dah jatuh gunung. Gulam tu mati tak? Tidak, gulam tu tak mati. Macam mana Allah selamatkan dia? Itu tak diceritakan. Jadi apa yang Allah tak cerita, kita tak yang ambil tahu saja. Jadi budak tu selamat. Tengok kekuasaan Allah. Budak ni selamat, dia larikan diri ke dia pergi kat raja tu? Weh, semua dah hafal cerita ni. Ada study dulu sebelum masuk kelas. Okey, jadi budak tu, kenapa dia tak lari? Sedangkan dia boleh lari. Tapi kenapa dia datang balik kat raja tu? Jujur sangat ni. Jujur nak mati. Nak berdakwah. Betul, dia nak berdakwah. Beraninya di dalam dakwah. Dia nak buka minda. Tengok budak. Buka minda, dia pergi balik kat raja tu. Lalu raja tu pun terkejut. Raja tu kata kat gulam ni, mana kawan-kawan tu? Kat sini kita boleh tengok. Kenapa raja tu dipanggil kawan-kawan dia? Kenapa dia tak panggil mana tentera tu? Kenapa dalam hadis ni sebut kawan-kawan tu? Kenapa? Hmm? Hmm? Sebab dia nak bagi tahu lah gulam tu, ini bukan tentera, ni macam kawan-kawan je. Tak nak bunuh. Tapi sebenarnya nak bunuh. Jadi dia tanya, mana kawan-kawan ku? Lalu gulam tu pun cerita lah. Lalu raja tu pun terkejut. Raja tu marah lah tukang sihir. Idea ni kau bagi ni tak berkesan lah. Baik bunuh je dari awal. Lalu tukang sihir ni bagi idea kedua. Iaitu apa dia? Bawa budak ni ke tengah-tengah laut. Laut ni yang di mana? Laut ni kalau orang pergi, takkan kembali. Laut yang cuaca dia tak elok. Yang sangat menyeramkan. Yang tak boleh lah. Tak elok lah. Macam laut yang tak bagus. Macam mana nak panggil? Laut yang tak elok lah. Yang tak bagus. Jalan dia pun ada batu-batu.
Bukan sungai, laut. Okay, laut. Lalu, dia pun buatlah. Dia bawa tentera-tentera dia dan budak tu ke tengah laut. Tapi persoalannya, kenapa raja ni sanggup korbankan tentera dia? Dia dah tahu tentera dia akan mati sekali dekat tengah laut. Tapi kenapa dia korbankan tentera dia? Tak sayang ke dia? No, zalim sangat raja ni. Bagi dia manusia tu macam tak ada apa. Sampai kan, disebut dalam hadis, dia ni sanggup korbankan sebab dia kata ini sedikit upah iaitu bunuh tentera dia untuk matikan budak ni. Jadi kita boleh tengok, siapa yang takut sebenarnya? Raja ke gulam? Raja. Dia takut sangat. Sampai apa? Sampai buat macam-macam cara hantar tentera. Sebab apa? Dia takut sangat dengan budak ni. Tengok raja yang mengaku Tuhan tapi takut kat budak. Sangatlah pelik. Pelik ajaib. Dan sangat memalukan. Okay. Ya, kita boleh juga kaitkan dengan zaman sekarang ni. Palestin. Sekarang ni kita tengok. Sebenarnya siapa yang takut? Palestin ke Israel? Kita panggil Zionis lah. Sebab Israel ni nama Nabi juga. Zionis sebenarnya yang takut. Sebab tu dia sanggup Netanyahu. Dia sanggup buat apa saja untuk mati. Kadang-kadang orang Palestin tu dia duduk atas kursi roda je. Tapi disebabkan dia terlalu hebat, dia ni ulama, sanggup bunuh. Dia bunuh sebab dia takut. Okay, itulah kaitan dengan isu semata. Okay, kita balik kisah tadi. Lalu budak tu pun dibawa ke tengah laut. Okay, boleh faham? Macam ada yang dah ngantuk. Boleh sikit lagi, nak habis dah. Okay, budak tu pun dibawa ke tengah laut. Bila dibawa ke tengah laut, apa yang jadi? Tak, kapal tu tenggelam, semua tentera ni jatuh. Akan tetapi gulam ni selamat tak? Selamat. Tengok, gulam ni walaupun dah tu, dia boleh patah balik. Lepas tu dia larikan diri ke dia pergi balik kat raja? Dia pergi balik kat raja. Wish, jujur sangat. Ini untuk dakwah, sebab dia berani dalam dakwah. Lalu dia pergi kat raja tu. Kali ni raja tu terkejut, dia hidup lagi. Tapi kali ni raja ni nampak macam cerdik lah. Kalau bahasa kasarnya bodoh lah. Raja ni, dia pula pergi dengan cakap gulam ni. Gulam ni pergi balik kat raja tu. Tahu gulam ni kata apa? Gulam ni kata apa? Engkau cuba untuk membunuhku dengan macam-macam cara. Jadi gulam tu kata, kalau kau nak bunuh aku, kau kena ikut cakap aku. Kau pelik tak? Raja yang mengaku Tuhan tiba-tiba kena ikut arahan budak ni untuk membunuh. Pelik kan? Jadi jelaslah kat situ dia bukan Tuhan. Okay, jadi setelah pun gulam ni pun bagi tahulah, engkau kumpulkan aku dekat tempat yang lapang, kumpul orang ramai. Dia kumpul orang ramai. Salib dia kat tengah orang ramai. Tahu maksud salib? Dia salib macam diikat. Lepas tu kau panah. Okay, boleh faham? Panah aku kat tengah orang ramai. Tapi dia ajarlah, ambil panah macam ni, pegang macam ni. Tengok, dia ajar secara detail. Tengok, dia sendiri ajar. Tak, sebenarnya dia suruh, dia nak mati tu sebab ada sebab. Kita akan sama cerita dia. Okay. Lepas tu setelah pun, dia pergi, dia kumpul. Raja ni pun kumpul orang ramai. Kumpul satu penduduk, satu kampung kat tengah orang ramai, salib dia. Lalu mula-mula tentera dia panah tak kena. Lepas tu, gulam ni kata, engkau ambil macam ni, dia ajarlah letak busur tu kat depan tajam, panah aku tarik ni. Lepas tu baca dengan kuat, Bismillah Rabbil Gulam. Dengan nama Allah Tuhan budak ni. Sebut kuat-kuat. Lalu raja tu mula-mula dia panah tak sebut. Dia tak sebut pun. Bismillah. Bila dia sebut, dia tak sebut. Dia tak sebut pun Bismillah Rabbil Gulam. Tapi bila dia sebut kuat-kuat, macam yang budak tu suruh Bismillah Rabbil Gulam kuat-kuat, mati tak budak tu. Mata panah kena mati. Sebab apa? Sebab dia sebut nama tu. Jadi lepas tu satu orang pun dengar lah. Dah raja tu jadi kuat-kuat kan. Dengar tak satu kampung? Dengar. Lagi-lagi dah kumpul orang ramai. Dengar. Lalu tahu tak apa yang jadi? Semua satu penduduk masuk Islam. Masya Allah, hebatnya budak ni. Lepas tu, dikatakan dalam hadis ni, kat raja tu,
Benda yang engkau takut telah pun terzahir. Maksudnya apa? Raja tu takut orang beriman kepada Allah. Raja tu takut orang tak sembah dia. Tapi akhirnya terjadi tak benda yang dia takut tu? Terjadi. Lalu setelah pun semua orang beriman, inilah namanya kisah Ashabul Ukhdud. Pernah dengar? Raja tu jadi apa? Sambung lagi ni. Dengan sambung. Raja tu buat apa? Kemudian raja tu dia gali parit. Dia gali parit yang besar. Ini kisah Ashabul Ukhdud juga. Dia gali parit yang sangat besar lah. Nak buatkan satu kampung. Satu penduduk. Lalu raja tu buat apa? Dia gali parit. Dia suruh tentera dia gali parit. Tentera dia gali-gali parit. Lepas tu bakar dulu. Bakar. Keluarkan api dulu. Kat parit tu. Lepas tu campak semua orang yang beriman. Dan jangan campak orang yang murtad. Jangan campak apa? Jangan campak orang yang murtad. Maksudnya apa? Campak orang yang beriman. Orang yang mati sembah dia, sembah raja tu. Jangan campak. Maksudnya apa? Kalau tak nak selamat dari parit tu, kena kufur kepada Allah. Tapi semua orang tetap beriman. Jadi kat sini kita boleh ambil pengajaran juga. Kita tengok. Diorang ni beriman berapa lama? Baru je beriman. Tapi apa jadi? Iman dia kuat. Nampak api pun boleh. Kita sekarang ni kadang-kadang beriman daripada baru lahir lagi. Lahir-lahir dari Islam. Tapi Islam tak kuat. Kenapa kan? Islam tak kuat juga. Ah, apa? Sebab sekadar Islam warisan. Sekadar ikut nenek moyang. Ikut mak kita Islam, kita pun Islam. Bila kita dah Islam, anak kita pun ikut kita Islam. Keturunan semua sekadar warisan je. Tapi umat dahulu ni mereka beriman dengan sebenar-benar. Dia boleh faham. Sebab tu kalau kita tengok zaman Nabi SAW, para sahabat baru je beriman terus nak sampaikan. Ada kisah seorang sahabat nama dia Abu Dhar. Dia baru je beriman, dia pergi jerit kat tengah Kaabah. Dia mengaku, aku dah beriman. Semua orang pun marah lah kat dia. Oh, beraninya. Sebab apa? Mereka beriman dengan sebenar-benar beriman. Bukan Islam warisan dan sebagainya. Okey, lalu semua dicampak. Akan tetapi ada satu benda yang menakjubkan berlaku. Ada seorang ibu dan anak. Dia nak, anak lah kan, kesian lah, nak dicampak kan. Dia dah nak kena campak dalam tu. Dalam parit. Lepas tu apa yang jadi? Ada mak dengan anak. Baby. Nak kena masuk dalam parit. Api pula tu. Mula-mula ibu dia macam, ya Allah beratnya. Bayi baru lahir kan. Perasaan mak bila anak baru lahir, baru nak kan. Dia kena campak dalam api. Tiba-tiba ada satu benda ajaib yang berlaku. Iaitu baby tu bercakap. Budak tu bercakap. Dia kata apa? Isbiri ya ummi fa innaka 'alal haq. Dia kata bersabarlah wahai ibu. Sesungguhnya kita dalam kebenaran. Lalu mak dia tu pun dah dengar anak dia sendiri cakap macam wow, confident, dah yakin, masuk dalam parit. Dan kisah ini Allah rakamkan dalam Al-Quran. Dalam surah apa? Cuba teka. Siapa yang kat sini hafal surah Al-Buruj? Wassama idzatul buruj. Allah rakamkan dalam surah Al-Buruj. A'udzubillahi minasyaitonir rajim pada ayat yang ke-4. Qutila ashabul ukhdud. Binasalah orang-orang yang ukhdud. Ukhdud ni apa dia? Dalam bahasa Arab kita panggil apa? Pembuat parit. Orang-orang yang penggali parit. Allah bagi tahu binasalah orang yang gali parit ni. Allah cela orang yang buat parit tu dengan raja tu sendiri. Iaitu apa dia? An-narizatil waqud. Mereka bakar parit tu dengan kayu api. Lepas tu mereka pergi duduk, idhum 'alaiha qu'ud. Mereka duduk atas tu, tengoknya. Wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Dan mereka atas apa yang mereka buat, orang-orang beriman maha menyaksikan. Allah saksikan. Allah saksi semua kezaliman yang dilakukan. Kan dalam surah Al-Buruj ayat 3 hingga ayat 7. Allah rakamkan kisah Ashabul Ukhdud. Jadi semua orang kena bakar. Okey, Ashabul Ukhdud semua kena bakar, tapi ada seorang yang terselamat. Tahu tak? Ada seorang yang terselamat. Ada juga yang terselamat. Iaitu apa dia? Dia buat apa? Yang selamat ni? Kan? Seorang ni dia beriman. Dia patutnya kena bakar dalam parit, tapi dia terlepas.
Tahu tak dia buat apa? Hmm? Dia dia lari ke Syam. Syam ni dekat Jordan kan? Jordan. Sekarang panggil Jordan. Syam ni dia lari ke Syam. Lalu dia bagi tahu dekat Syam tu orang-orang yang menyembah Allah telah pun dibunuh. Sebab tu berita tu sampai kepada kita sekarang. Ada seorang tu terselamat. Dia bagi tahu orang-orang yang sembah Allah yang beriman kena bunuh. Lepas tu apa yang dia buat? Raja Habsyah. Ada tentera ni iaitu dipimpin oleh Raja Habsyah. Dia hantar tentera. Dia hantar tentera untuk kalahkan balik. Kalahkan siapa? Raja yang mana? Raja yang bunuh tu. Yang bunuh Ghulam dan satu penduduk. Raja yang zalim tu. Dan ada pendapat mengatakan nama raja itu Raja Zunawas. Raja Zunawas. Lepas tu, dalam kalangan tentera yang bunuh tu, dalam kalangan tentera yang pergi bunuh Raja Zunawas tu, ada seorang, dia dipimpin oleh tentera. Tentera mesti ada pemimpin. Yang di mana nama pemimpin tentera tu ataupun general lah, general yang bunuh raja tu pula. Nama dia Abraha. 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 Bukan Abraha. Jangan saya nanti ada yang marah. Itu Abraha. Siapa pernah dengar kisah ni? Ababil, Surah Al-Fil, tentera bergajah. Itulah sambungan kisah dia. Yang di mana kisah ni kita sambung akan datang. Iaitu kisah seterusnya kita akan sambung berkenaan dengan Surah Al-Fil, kisah tentera bergajah. Kisah dia bersambung yang ni, tentera Abraha. Jadi ada beberapa pengajaran yang boleh kita ambil. Yang pertama sekali, bila kita nak dengar cerita, dengarlah cerita daripada Al-Quran saja. Jangan sibuk dengan cerita Ejen Ali, Bubu Boy, apa lagi Gigi and Friend, apa lagi selalu tengok Rumah Hana. Tak, kita dengar cerita yang benar. Cerita yang benar sebenarnya lagi best. Dia betul-betul berlaku. Ni sekarang ni ramai orang sibuk dengan Captain America lah, Marvel. Tak, kita dengar. Sebab apa? Sebab Allah beritahu dalam surah Yusuf ayat 3, Nahnu naqussu alaika ahsanal qasasi bima auhayna. Allah beritahu, kami telah menurunkan kepada engkau sebaik-baik kisah. Iaitu apa dia? Yang pertama sekali, kisah umat terdahulu. Kedua, kisah para nabi. Dan yang ketiga, semua kisah dalam Al-Quran. Allah bagi tahu itulah sebaik-baik kisah. Allah tak bagi tahu pun. Allah tak bagi tahu pun yang kisah Avenger semua tu. Tak, Allah bagi tahu kisah dalam Quran. Dan dalam Quran ni semua orang akan kisah dalam Quran ni kan, kisah dalam Al-Quran ni tak semua orang dapat kisah dalam Quran ni. Tak dapat pengajaran. Siapa je yang dapat pengajaran? Allah sebut dalam surah Yusuf ayat 11, laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab. Allah bagi tahu dan pasti sesungguhnya pada kisah-kisah umat terdahulu ada ibrah, ada pengajaran. Bagi siapa? Ulil albab. Ada orang tanya apa maksud ulil albab? Ulil albab tu maksudnya adalah orang yang berakal waras. Apa maksud orang yang berakal waras? Tak, ada je orang memang tak berakal waras. Buat dosa, berzina, ada je. Orang yang berakal waras adalah orang yang akal dia waras. Dia boleh fikir mana kebenaran, mana keburukan dan sebagainya. Jadi banyak pengajaran yang kita ambil dari kisah Ghulam ni. Iaitu, yang pertama sekali, kita sebagai orang beriman hendaklah berfikir jauh. Hendaklah berfikir macam mana nak kembangkan Islam. Dan yang keduanya, kita janganlah sombong. Jangan kita sombong dengan harta yang kita ada, dengan ilmu yang kita ada. Jadi macam siapa? Macam Ghulam. Baru belajar ni, kisah Ghulam. Biasa boleh faham. Jadi ada yang nak tanya soalan ni? Okay. Betul. Kalau ada buat amalan baik. Kalau buat amalan baik, dia tak kekal lah dalam neraka. Dia akan disucikan dulu dosa dia.
sucikan dulu dia punya kesombongan, dah suci, baru masuk dalam syurga. Tapi, ingatlah, neraka tu sekejap pun lama, beratus-ratus tahun. Dan satu hari dekat dalam neraka tu bukan sehari macam ni. Satu hari bersamaan dengan bertahun-tahun. Okey. Okay, ada soalan? Ikut. Okey. Walaupun sikit tu. Okey, kita tengok. Abu Talib. Abu Talib apa ni, pakcik Nabi. Dia tak pernah, dia tak beriman kepada Allah, tapi dia seolah-olah menyokong agama Allah. Dia tolong Nabi dalam dakwah sampai akhir hayat dia tolong Nabi, tapi dia tak beriman. Tapi azab dia pakai selipar daripada neraka, yang pakai selipar tu menggelegak otak. Itu siksaan paling ringan. Jadi kalau sombong sebesar tu, bayangkanlah. Okay, tak ada soalan? Kalau tak ada soalan, saya pula nak tanya soalan. Okay. Jadi siapa yang boleh jawab? Apa nama raja tadi tu? Betul, Nawad. InsyaAllah. Okay, soalan yang kedua. Kisah apakah, selain daripada kisah Gulam ni, kisah apakah yang di mana bila dia dapat nikmat dia tak sombong? Betul, Nabi Sulaiman. Okay, nampaknya tak apa, Atif dah tahu dah cerita ni. Berarti kita bagi orang belakang. Orang belakang. Okey, soalan yang seterusnya. Surah apa yang menceritakan tentang kisah Ashabul Ukhdud? Bagi orang belakang. Ni. Berapa? Tak, betul lah, betul. Masya Allah. Sampai berapa ni? Dah tiga, daripada seorang sampai itu orang yang ketiga tu. Allah Maha melihat. Okay, nak soalan lagi ya? Pukul berapa ni? Dia ada nak makan. Dah cukuplah sekadar tu. Jadi semoga dengan kita belajar kisah Gulam ni akan memberikan lagi inspirasi kita untuk belajar ilmu agama, untuk kita sebarkan dakwah dan sebagainya. Dan semoga ini menjadi satu inspirasi terutama buat yang muda-muda macam Said. Okay, Said, hai. Riz, ada soalan? Macam mana nak bersabar? Jangan baca. Kalau boleh sabar, baca lah. Kalau tak boleh sabar, tak payah baca. Biarkanlah, baca lah. Biarkan. Kenapa? Betul. Ada negatif komen. Baik. Ayolah, kita sibuk. Sebab kalau kita sabar ni, Allah bagi ganjaran. Jadi salah satu pendorong untuk kita sabar adalah kita ingat ganjaran orang sabar. Apa ganjaran orang yang sabar? Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya hanyalah ganjaran bagi orang yang sabar ni, apa dia? Tanpa had. Jadi bila Allah bagi tahu tanpa had ni, maksudnya mesti kita rasa macam, berapa Allah nak bagi ni? Allah boleh bagi berapa banyak je. Tak ada limit. Tak ada limit. Okay. Ada soalan lagi? Tak ada. Tak ada. Jadi cukup sekadar tu. InsyaAllah kita jumpa lagi di siri yang akan datang sekiranya masih lagi diberi nyawa. Masih lagi boleh hidup. Tak. Minggu depan kalau ada lagi lah. Kalau saya masih cuti boleh lah. InsyaAllah kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.